Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah, pada pendengar sekalian, kita menyambung berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah, di mana telah kita menerangkan pada minggu yang lalu berkenaan dengan nama-nama surah Al-Fatihah dan beberapa perkara-perkara yang merupakan mukadimah tentang surah Al-Fatihah. Maka pada hari ini kita akan memulakan dengan pembahasan berkenaan dengan at-ta'awuz ataupun al-isti'azah ataupun ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebiasaannya kita apabila membaca Al-Quran, kita disunatkan untuk memulakan pembacaan Al-Quran itu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kerana berlandaskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca at-ta'awuz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke atau mana-mana surah sekalipun, kenapakah kita dituntut untuk membacanya? Kerana untuk meminta perlindungan daripada Allah agar mana tidak diganggu oleh syaitan, tidak dimasukkan oleh syaitan keraguan, was-was ke dalam hati kita. Kerana syaitan itu dia akan berusaha untuk memastikan kita itu tidak tenang ketika membaca Al-Quran. Suka nak, orang kata, nak membayangkan perkara-perkara yang harus dia lakukan. Dibisikkan pada kita, kau buat apa nak baca Quran, kau ada kerja nak buat tu. Isi kau dah masak tu makanan, kau pergi makan dulu. Nanti kau baca Quran, nanti nasi sejuk. Nampak? Dia masukkan pada kita macam-macam godaan-godaan supaya kita ni apabila membaca Al-Quran, kita tak tenang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala apabila memberitahu tentang Al-Quran itu, Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu dia adalah penenang. Kan Allah kata dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati akan menjadi tenang. Jiwa kita sepatutnya menjadi tenang. Tetapi kalau kita baca Al-Quran, hati kita tak tenang, hati kita gelisah, hati kita terfikir tu, terfikir ni, maka something's not right. Kita diganggu oleh syaitan. Maka sebab itu kita dianjurkan apabila sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunatkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ada ulama pula mengatakan, ada yang mengatakan bahawasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dibaca sebelum dan selepas membaca Al-Quran. Macam mana pula dia boleh kata dua? Kerana yang pertama itu untuk mengelakkan godaan syaitan, yang kedua setelah membaca Al-Quran untuk menghilangkan segala macam sifat ujub. Maklumlah kadang-kadang ada orang dia memang memiliki suara yang sedap. Ataupun dia memang membaca Al-Quran itu agak lama. Kerana bila kita membaca Al-Quran, kita seolah-olah sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kita punya masalah, apa saja kita punya persoalan-persoalan dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya ada di dalam Al-Quran.
Sebab tu Al-Quran itu adalah mukjizat. Kita mungkin terfikir takkan ada masalah berkenaan dengan COVID semua dalam Al-Quran. Semuanya ada. Dapat tak dapat itu perkara yang kedua. Ada tetap ada. Kerana Al-Quran itu pelengkap. Dia melengkapi semua ilmu yang di dalamnya. Subhanallah. Jadi apabila kita apabila kita membaca Al-Quran, bila kita membacanya dalam keadaan waktu yang lama, ada orang mampu sekali duduk 1 juz, ada yang baca sekali arung 2 juz. Ada kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Yang ini kemampuan, kekuatan ini dinamakan sebagai rezeki. Rezeki ni kita kadang-kadang kita selalu terfikir bahawa rezeki itu hanyalah mata wang saja. Wang ringgit itu namanya rezeki, rumah kita kata rezeki, kereta rezeki. Wahal rezeki itu bukan hanya terikat kepada perkara-perkara yang duniawi saja. Kita dapat semayang duha, itu namanya rezeki daripada Allah. Dapat memperbanyakkan sedekah, juga rezeki daripada Allah. Dapat baca Al-Quran dalam waktu yang lama, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ada orang dia baca lama, kadang-kadang manusia ini memang bound to ada penyakit dalam hati. Bila orang penyakitnya orang ahli ibadat itu adalah ujub. Dia rasa dia tu lebih baik daripada isteri dia yang tak baca Al-Quran. Dia rasa dia lebih baik daripada mak dia tak baca Al-Quran. Subhanallah, ni penyakit. Yang ada orang pula dia dah baca, dia riak pula. Ni contohlah, kadang-kadang kita kan bulan-bulan lepas bulan puasa kan, ada di antara kita kan duk compare-kan amalan. Ada yang katakan, awak khatam berapa kali bulan puasa ni? Dia pun jawab satu je. Ya Allah, ni nama riak. Saya 4 kali khatam. Subhanallah, tak perlu ni semua. Tak perlu ni semua, subhanallah. Tapi bila dia melakukan yang demikian, maka itu sudah menggugurkan dosa, sudah menggugurkan pahala dia baca Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk, ada ulama mengatakan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran dan selepas kita membaca Al-Quran. Faedahnya sangat besar. Sampai ada ulama pula mengatakan bahawa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah itu atau sebelum membaca Al-Quran, hukumnya adalah wajib. Macam mana pula boleh kata wajib? Kan kalau kita ikut jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya itu adalah sunat. Kerana Nabi SAW apabila mengajarkan tentang solat, Nabi memberitahu tentang Al-Fatihah, Nabi tak includekan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi tak includekan, Nabi tak masukkan sekali. Kalau benar itu wajib, sudah tentu Nabi akan masukkan. Lalu macam mana pula ulama boleh mengatakan bahawa, sebagai ulama mengatakan bahawa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya adalah wajib? Kerana kalau kita dengar tadi ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nampak? Bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, lafaz Al-Quran, kalau dia berbentuk kata suruhan, secara generalnya kata suruhan itu membawa maksud wajib. Allah kata, sembahlah Allah. Bermakna menyembah Allah itu hukum adalah wajib. Ini sembahyang. Wa aqimus salah, dan dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Allah kata ada berkenaan dengan puasa. Kan Allah kata apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat anak bulan tersebut atau sudah memasuki bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Nampak? Allah suruh berpuasa. Bermakna itu perintah wajib. Jadi mereka ni yang mengatakan, sebagai ulama yang mengatakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim hukumnya adalah wajib kerana mereka berlandaskan ayat Al-Quran ini. Baik. Kemudian mereka juga mengatakan bahawasanya Nabi SAW apabila membaca Al-Quran, Nabi tidak pernah meninggalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa Nabi sendiri istiqamah selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka mereka mengatakan oleh kerana itu fasta'iz billah,
adalah kata suruhan yang menunjukkan kepada kewajipan. Dan mereka pula mengatakan bahawasanya tujuan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah untuk menangkis godaan syaitan. Godaan yang mendatang waswasnya syaitan. Waswasnya syaitan, maka menangkis godaan syaitan hukumnya adalah wajib. Maka sebab itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga adalah wajib. Kerana kita meminta perlindungan kepada Allah untuk menangkis daripada untuk menolong kita menangkis godaan syaitan. Subhanallah. Jadi begitulah sampai para ulama mengatakan begitu sekali nak menunjukkan apa? Kepentingan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepentingan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam maksud hadis, barang siapa yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Setengah riwayat mengatakan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim 3 kali. Kemudian diikuti dengan baca ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin sampai akhir surah Al-Hasyr. Baca bila? 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Maksudnya dia punya a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim 3 kali pagi, 3 kali baca waktu pagi, kemudian diikuti sekali ayat lau anzalna sampai akhir surah Al-Hasyr. Begitu juga dengan waktu petang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan untuknya 70,000 malaikat yang akan memintakan ampun untuknya sampai waktu petang. Subhanallah. Kalau dia baca waktu petang, begitu juga sampai waktu pagi esok. Dan andai kata kalau dia mati, maka dia mati sebagai orang yang mati syahid. Kalau dia mati sebagai orang yang mati syahid. Hadisnya masyhur, subhanallah. Jadi ini amalan untuk kita. Saya teringat berkenaan dengan at-ta'awuz ini, meminta perlindungan kepada Allah. Jadi saya teringat kongsikan sekali. Mungkin antum yang dengar ceramah ini juga pernah dengar hadis ini. Berkenaan dengan fadilat baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, kemudian diikuti dengan ayat lau anzalna hingga akhir surah Al-Hasyr. Berapa besar pahalanya. Kemudian kalau mati, Allah matikan dia mati sebagai orang yang mati syahid. Mati syahid apa? Syahid akhirat. Subhanallah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, begitulah berkenaan dengan kepentingan untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sama ada kita baca ketika solat ke, ketika luar dari solat ke, mana-mana time bila kita nak baca Al-Quran, jangan lupa untuk mulakan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi berkenaan dengan lafaz itu memang ada selisih di antara ulama. Ada selisih di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi mengatakan lafaz yang dipakai untuk meminta perlindungan itu adalah dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Manakala mazhab Imam Ahmad mengatakan yang dibaca itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Lain sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Ini mazhab Imam Ahmad. Subhanallah. Dan ada pula yang mengatakan dibaca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Kita nak baca mana-mana terserah. Dua-dua boleh. Cuma kalau kita menjadi imam, kita kena ingat sembahyang berjamaah itu berlandaskan keringanan. Jadi kalau dia baca, walaupun kita kata ustaz takkanlah baca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim panjang waktu. Betul. Tapi kita kena ingat, kalau kita tahu kalau benda tu boleh menambahkan, maknanya apa? Kadang-kadang kita tak tahu keadaan makmum ni macam mana. Subhanallah. Jadi kalau kita nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam sembahyang, tidak mengapa. Kalau lagi imam itu lebih baik. Luar dari sembahyang terserah kita. Namun nak kata ya awak salah baca, awak tak boleh baca macam gitu. Awak kena baca a'udzubillahi samiil alim. Awak kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja. Jangan kita dengar ilmu satu, salahkan ilmu yang lain. Kalau kita tak pernah dengar, atau kita kurang pasti, ataupun kita tak tahu tentang ilmu yang diberitahukan pada kita,
Sangka baik, jawab kita satu saja. Wallahu a'lam. Saya rasa apa yang saya belajar ni betul. Tak ada salahnya. Maka saya nak amalkan. Terserah. Kita nak amalkan, tafadhal, dipersilakan. Tapi jangan kita pergi salahkan orang lain. Jangan kita pergi salahkan orang lain. Kerana kita belajar untuk beramal. Kita belajar bukan nak jadi gangster. Bukan belajar ni pasal nak pergi salahkan orang lain. Nak salahkan, oh dia ni buat salah, dia ni buat betul. Yang ni ikut Nabi, yang ni tak ikut Nabi. Subhanallah. Kalau kita rasa tujuan belajar kita untuk saling menyalahkan antara satu sama yang lain, maka bermakna kita punya ilmu tu tak bermanfaat. Kerana ilmu yang kita belajar adalah tujuannya untuk kita mencari ilmu yang bermanfaat. Apa tu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang makin kita belajar, makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Makin tambahkan lagi rasa takwa kita kepada Allah. Makin takut pada Allah, makin rasa takut dengan azab Allah, makin rasa seronok, makin suka dengan nikmat-nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, orang yang mati dalam keadaan soleh dan solehah. Subhanallah. Ini yang kita nak, dan kita nak bukan nak menyalahkan orang lain. Subhanallah. Jadi insya-Allah pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung berkenaan dengan penerangan atau tafsiran tentang kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada minggu hadapan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.